Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Penderaan kanak-kanak berhak dilindungi dan disayangi. Jangan berdiam diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Hazrina binti Muhammad Arifin selaku pensyarah kursus SSWP 1013 pengantar kerja sosial kumpulan B. Nama saya Dana Batusha binti Haizah, bernombor matrik 302007. Tajuk saya pada hari ini ialah pengabaian dan penderaan terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Penderaan Kanak-kanak 2001. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah diri, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Terdapat 3 jenis penderaan kanak-kanak, iaitu penderaan fizikal, emosi dan seksual. Penderaan fizikal kanak-kanak dikenali sebagai kecederaan tidak sengaja atau dipukul dan didera. Keadaan ini berlaku apabila kanak-kanak mendapat kecederaan fizikal dari perlakuan atau pengabaian ibu bapa, penjaga atau mereka yang diberi tanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak. Terdapat banyak kesan yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak, iaitu boleh menyebabkan kecacatan anggota badan, kecederaan otak, boleh menyebabkan keretakan tulang dan boleh meninggalkan kesan yang amat serius kepada kanak-kanak. Penderaan emosi ialah sebarang jenis penderaan yang melibatkan penganiayaan emosi yang berterusan terhadap kanak-kanak. Ia kadang-kadang dipanggil penderaan psikologi. Penderaan emosi boleh melibatkan cubaan secara sengaja untuk menakutkan, mengaibkan, mengasingkan atau mengabaikan kanak-kanak. Kesan yang boleh dialami oleh kanak-kanak dari segi penderaan emosi ialah menyebabkan tekanan jiwa, gangguan emosi dan mental, kemurungan, penyendirian dan boleh mengakibatkan kanak-kanak itu menjadi seseorang yang pemarah. Penderaan seksual kanak-kanak merupakan salah satu daripada penderaan kanak-kanak dan merujuk kepada sebarang perlakuan individu yang memaksa, memperdaya atau mengugut kanak-kanak tersebut yang mendorong berlakunya hubungan seksual dengan mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual tersebut. Kesan daripada penderaan seksual ialah dicabul kehormatan kanak-kanak tersebut, dirogol, dipaksa melacur, gangguan emosi, kemurungan dan boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi penyendiri. Untuk kes yang pertama ialah kes penderaan fizikal, di mana seorang wanita yang berumur 21 tahun mendera kanak-kanak perempuan berusia 11 bulan dan kanak-kanak lelaki berusia 9 bulan dengan memukul bayi yang sedang menangis itu dengan menepuk kepala bayi terbabit sehingga mengakibatkan kesan kepada kepala bayi tersebut. Seterusnya, untuk kes kedua iaitu penderaan seksual, di mana seseorang bapa didakwa di Mahkamah Seksyen atas 4 pertuduhan mencabul anak perempuan kandungnya yang berusia 13 tahun. Dia didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan memegang kemaluan serta menghisap dan memegang payudara mangsa tersebut. Peranan kerja sosial ialah membuat penilaian terhadap kes penderaan kanak-kanak seperti media membual keluarga atau pihak yang berkaitan dapat membantu mengenali risiko dan keperluan kanak-kanak untuk membentuk intervensi yang sesuai. Seterusnya ialah mengambil tindakan yang segera untuk menghentikan penderaan seperti membawa kanak-kanak ke tempat penjagaan sementara atau melibatkan agensi perlindungan kanak-kanak, dan dapat menyediakan kaunseling dan sokongan emosional dapat membantu kanak-kanak mengatasi trauma dan membangunkan kekuatan dalam menghadapi cabaran. Untuk kepentingan nilai bagi keselamatan kanak-kanak adalah nilai utama dalam kerja sosial. Nilai ini menekankan pentingnya melindungi kanak-kanak dari sebarang bentuk bahaya dan risiko.
untuk nilai keadilan, menuntut perlakuan yang seksama terhadap kanak tanpa mengira latar belakang atau keadaan. Pekerja sosial harus berusaha untuk memastikan bahawa setiap kanak-kanak memperoleh hak dan keadilan yang setara. Untuk empati adalah nilai yang memerlukan pekerja sosial memahami perasaan dan pengalaman kanak-kanak yang alami penderitaan. Bagi kepentingan etika pula terhadap pekerja sosial ialah pekerja sosial dikehendaki memastikan tindakan yang keputusan diambil tidak membahayakan kanak-kanak. Etika ini menuntut kebijaksanaan dan pertimbangan terhadap keselamatan mereka. Bagi etika kerahsiaan, mengingatkan pekerja sosial tentang kepentingan untuk menjaga privasi dan maklumat peribadi kanak-kanak. Ini membina kepercayaan antara pekerja sosial dan klien. Kesimpulannya, isu penderaan dan pengabaian kanak-kanak memerlukan perhatian serius daripada masyarakat, kerajaan dan agensi yang berkaitan. Penderaan dan pengabaian kanak-kanak bukan sahaja menjejaskan perkembangan fizikal dan emosi kanak-kanak, tetapi ia juga boleh menjejaskan masyarakat secara keseluruhan dalam jangka masa yang panjang. Untuk menangani masalah ini, perlu ada pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan semua pihak seperti keluarga, pendidik dan agensi perlindungan kanak-kanak. Selain itu, pendidikan dan kesedaran masyarakat mesti ditingkatkan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan penderaan dan pengabaian kanak-kanak dan cara melaporkan dan mencegahnya.